Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 31 Mei bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kemas sasar lahirkan 100,000 hufaz cilik. Juga pemberian vaksin pneumokokal diperluaskan. Seramai 100,000 kanak-kanak tabika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas disasarkan menjadi hufaz cilik menjelang 2023 melalui program Tabika Pra-Tahfiz Kemas. Program yang menekankan aspek pembelajaran ibadah serta pengajian Al-Quran itu akan dilaksanakan bermula Julai depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dr. Ahmad Zaid Hamidi, usaha ini bagi menanam minat anak-anak untuk menghafal dan mencintai Al-Quran pada usia muda sebagai persiapan sebelum masuk tahun 1 sekolah rendah. Minda anak-anak yang bermula daripada 5 tahun ini dia boleh menangkap apa saja dengan segera. Itu sebabnya kalau kita mahu mendidik, terutama dalam soal penghafazan, ya, ataupun dalam soal ibadah yang lain, terutamanya soal solat, ya, mesti disuntik, ya, pada anak-anak daripada awal dan insya-Allah. Jelasnya kecelikan dan kemahiran kanak-kanak bukan sahaja perkara yang perlu diambil kira, malah kerohanian juga penting dalam kehidupan serta pembangunan anak-anak. Dalam pada itu, program tersebut menggabungkan elemen 7M iaitu mengaji, menghafaz, membaca, menulis, mengira, menakul serta manusiawi dan ia akan dilaksanakan secara berfasa. Beliau berkata demikian pada sidang media di program Libat Urus Tabika Pra-Tahfiz Kemas bersama Masyarakat 2023 di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Persin 14 Putrajaya pagi tadi. Sementara itu, pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDM berhasrat untuk melaksanakan penstrukturan gaji buat tenaga pengajar tabika di bawah Kemas mengikut kelulusan dan kelayakan mereka. Katanya perkara itu akan dibincangkan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Keuangan. Terdapat di antara pendidik masyarakat ni, ya, di tabika atau tadika yang mempunyai sijil, diploma, ada yang berijazah, ya, ramai yang berijazah sekarang ni, dan ada juga yang mempunyai sarjana, masters, ya. Oleh kerana skema ini adalah skema yang tidak berasaskan kepada kelulusan, maka kami tertakluk kepada skema itu, maka tidak adil lah. Ketika ini terdapat lebih 10,000 tenaga pengajar tabika Kemas. Usaha itu diharap dapat memberikan lebih semangat kepada para guru untuk mendidik pelajar mereka. Bermula esok sehingga Mei tahun depan, Kementerian Kesihatan akan memperluaskan pemberian imunisasi pneumokokal kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2018 dan 2019 yang sebelum ini tidak termasuk dalam sasaran pemberian vaksin itu. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, ibu bapa atau penjaga boleh mendapatkan kemudahan suntikan itu secara jumpa terus di semua fasiliti kesihatan di seluruh negara atau membuat temujanji melalui MySejahtera. Dr. Zaliha berkata inisiatif kempen yang dikenali sebagai pemberian imunisasi catch-up pneumokokal atau CUP ini bagi mengoptimalkan perlindungan terhadap penyakit pneumokokal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Menurut beliau, berdasarkan data KKM, jumlah kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital kerajaan akibat pneumokokal adalah tinggi. Sehingga 2021, kira-kira 430,000 kanak-kanak telah mendapatkan vaksin pneumokokal dan menerusi kempen yang diperluaskan selama setahun ini, pihaknya menyasarkan 700,000 daripada sejuta kanak-kanak yang berusia 4 dan 5 tahun untuk menerima suntikan vaksin berkenaan. Kita sebenarnya mensasarkan 700,000 kanak-kanak yang berusia 4 dan 5 tahun dalam program CUP, walaupun sasaran kita
kita diberi sebanyak 700,000 tetapi kita mengharapkan sekurang-kurangnya kita mencapai 70% dari sasaran tersebut. KKM mula melaksanakan pemberian vaksin pneumokokal di bawah program imunisasi kebangsaan sejak hujung tahun 2020 bagi kanak-kanak yang lahir bermula 1 Januari 2020. Vaksin berkenaan diberikan untuk mencegah penyakit yang disebabkan jangkitan bakteria Streptococcus pneumoniae yang juga dikenali pneumococcus. Antara penyakit yang disebabkan oleh bakteria ini adalah radang paru-paru, radang sinus, jangkitan telinga tengah, radang selaput otak dan saraf tunjang serta jangkitan bakteria dalam darah. Dr. Zaliha berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Imunisasi Peringkat Kebangsaan 2023 dan pelancaran peluasan vaksin pneumokokal kepada kanak-kanak di Putrajaya. Pusat Rawatan Tabung Haji TH Madinah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan dan doktor pakar untuk merawat jemaah haji. Fasiliti perubatan itu mempunyai wad dengan kapasiti 33 katil, unit kecemasan, unit X-ray fisioterapi, ambulans dan makmal perubatan. Wartawan Sadiq Hakim Azman di Tanah Suci ada perinciannya. Menurut Pengarah Operasi Perubatan Madinah, Dr. Abdul Jalil Ahmad, Pusat Rawatan Jemaah Haji Luar Negara pertama yang mendapat permit operasi daripada Kerajaan Arab Saudi itu beroperasi 24 jam melibatkan 59 petugas. Kalau tengok Pusat Rawatan Madinah ini, dia boleh dikategorikan sebagai sebuah hospital rujukan. Sebuah rujukan di mana kita ada kepakaran tertentu yang kita boleh kendalikan dan dianggoti oleh berbagai-bagai pakar lah. Tambahnya, jika pesakit yang dibawa ke pusat rawatan itu tidak dapat distabilkan, memerlukan pemeriksaan lanjut atau pembedahan, pesakit akan dirujuk ke Hospital Arab Saudi. Selain fasiliti kesihatan itu, pihaknya juga mempunyai pasukan perubatan terminal haji yang ditempatkan di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Ia bagi memberi rawatan awal kepada jemaah yang mengalami masalah kesihatan selepas keluar dari pesawat. Dr. Abdul Jalil memaklumkan seramai 32 petugas telah tiba di Madinah sejak 15 Mei lalu bagi melakukan kerja-kerja pembukaan fasiliti kesihatan untuk kemudahan jemaah Malaysia. Kumpulan yang pertama untuk membuka fasiliti di Pusat Rawatan Madinah di zon dan juga ada unit kesihatan awam, ada juga unit yang bertugas di terminal haji airport. So ini adalah hardcore yang mana telah didatangkan untuk membuka premis yang telah lama ditinggalkan dan plan untuk buka klinik-klinik di zoo dan juga di di airport. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin untuk Berita Al-Hijrah. Malaysia menghargai kepercayaan yang diberikan Arab Saudi untuk meneruskan program Mecca Route yang dimulakan secara rintis pada 2017. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pada peringkat awal, Malaysia merupakan negara tunggal untuk program itu sebelum disusuli negara lain iaitu Pakistan, Indonesia, Maghribi dan Bangladesh. Menurut Datuk Seri Zamri, Mecca Route mempercepatkan proses dokumentasi bakal jemaah haji tanpa perlu bersesak dengan penumpang bagi destinasi lain. Melalui program itu, jemaah haji Malaysia tidak perlu melalui prosedur yang memakan masa sebaik tiba di lapangan terbang di negara itu. Ini kerana anggota imigresen Arab Saudi yang berada di kaunter lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA bagi program itu akan memeriksa pasport jemaah haji. Dan apabila tiba di lapangan terbang Madinah atau Jeddah, jemaah haji Malaysia tidak perlu lagi menunggu untuk proses imigresen dan kastam Arab Saudi. Datuk Seri Zamri berkata tidak semua negara mendapat keistimewaan daripada pendekatan kreatif yang dilaksanakan Arab Saudi itu. Beliau semalam meninjau kaunter program Mecca Route di KLIA. Dua beradik masih bersekolah jaga ibu sakit. Kembali,
Dua beradik yang masih bersekolah terpaksa menggalas tanggungjawab menguruskan ibu mereka yang terlantar akibat barah payudara. Siti Aisyah Abdullah 15 dan Muhammad Alif Adam 12 akan memastikan keperluan seperti makan dan minum tersedia sebelum meninggalkan ibu mereka bersendirian di rumah di Kampung Tanduk, Kubang, Rotan Hilir, Jalan Kuala Kedah untuk ke sekolah. Menurut Siti Aisyah, setiap hari dia akan bergegas pulang dengan berjalan kaki dari sekolah untuk masak dan sediakan makan tengah hari untuk ibu dan adiknya. Pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kubang Rotan itu berkata, sejak kematian bapanya 6 tahun lalu, ibunya mengambil alih tugas keluarga. Namun selepas ibunya disahkan menghidap barah payudara Februari lalu, tanggungjawab itu terpaksa dipikul dia dan adiknya. Akibat kesempitan hidup, keluarga itu ada ketikanya terputus bekalan makanan. Contoh apa mak bagi RM3, lebih kurang guna RM2, RM1 simpan. Lepas tu balik bawa makan ke apa? Balik bawa makan ke apa? Balik tu kadang-kadang betul apa nak makan. Kalau ada tu makan. Tidak mengajar anaknya meminta dan menagih simpati orang lain. Sofia Yusof, 54, menceritakan dia yang sebelum ini bekerja sebagai pembantu kantin terpaksa mencatu duit zakat RM600 yang diterimanya setiap bulan. Berhubung penyakit yang dihidapinya, Sofia berkata dia pada mulanya menyedari terdapat ketulan pada payudara kanan dan telah pergi ke Hospital Sultanah Bahiyah HSB di Alor Star. Katanya selepas menjalani beberapa pemeriksaan kesihatan termasuk imbasan tomografi berkomputer CT scan, doktor mengesahkan Sofia menghidap barah payudara tahap 3. Dia yang sudah menjalani pembedahan membuang payudara kanan kini sedang menjalani rawatan kemoterapi. Sakit tak sakit jadi biji dalam. Lepas tu besar jadi bisul. Lepas tu pergi belah nak buang isi. Aku tak boleh buang. Isi kod darah banyak. Lepas buang lah darah tu. Lepas tu cuci. Masa cuci tu. Jadi pinggul. Di luar. Umur di luar. Nana tak ada. Tahu ayat Nisa lah. Nana keluar pinggul. Umur tak ada. Dia besar. Tapi luar pinang. Dia besar. Kakak sekilo lah. Kesusahan keluarga ini mendapat perhatian Cancer Survivors Malaysia CSM yang mengunjungi dan menyampaikan barangan keperluan dan wang belanja. Menurut pengurusinya, Zuraini Kamal, beliau tersentuh selepas dimaklumkan Sofia tidak mempunyai wang yang cukup untuk perbelanjaan perubatannya kerana wang yang ada hanya cukup untuk makan minum serta perbelanjaan persekolahan anak-anaknya. Kasus menitik air mata sebenarnya sedih kerana tak sangka rumah ni pertama daif, rumah tu daif. Jadi kita masuk memang kena timpa hujan lah. Di luar hujan lebat, dalam rumah pun hujan. Dan Puan Sofia tinggal bersama anak, 2 orang anak yang perempuan berusia 15 tahun menjaga ibu. Dan kita dipahamkan ada hari dia tak ke sekolah. Dan bila kita tengok ibunya dan kanser payudara terlantar, anak berusia 15 tahun dan 14 tahun menjaga kedua ibu sebab ayah mereka dah meninggal. Dan saya rasa amat terpanggil lah kalau kita kena bantu keluarga ini. Orang ramai yang ingin meringankan beban keluarga ini boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun atau hubungi talian yang tertera. Semua masjid di bawah seliaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diminta menganjurkan solat hajat esok bagi mendoakan kesejahteraan negara dan masyarakat berikutan cuaca panas dan kering ketika ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menyeru rakyat Malaysia untuk terus berdoa agar cuaca kembali berada dalam keadaan baik. Menurut Datuk Dr. Muhammad Naim, beliau telah meminta masjid-masjid di bawah seliaan JAKIM iaitu Masjid Negara,
Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk melaksanakan solat hajat pada 1 Jun 2023. Beliau juga telah meminta masjid dan surau di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk melaksanakan solat hajat pada tarikh sama untuk memohon kesejahteraan buat negara dan masyarakat. Sementara itu, Jawi dalam kenyataan memaklumkan masjid, surau dan surau Jumaat di bawah jabatan itu disaran melaksanakan solat hajat selepas solat Isyak esok. Fenomena El Nino atau cuaca panas melampau yang melanda negara sejak awal April lalu memberi limpahan rezeki kepada pekebun tembikai di Kampung Ubai dekat Pekan Pahang. Buah berkenaan kini mendapat permintaan tinggi di pasaran, bukan sahaja di sekitar Kuantan dan Pekan, malah dari luar negeri itu. Rata-rata pekebun kecil tembikai di Kampung Ubai yang terlibat dengan aktiviti pertanian itu secara tradisi mengakui pendapatan mereka bertambah sepanjang musim panas ini. Pekebun tembikai Husaini Abdullah, 46 tahun berkata, selain permintaan yang tinggi, cuaca panas juga menyumbang kepada peningkatan pengeluaran hasil buah tembikai di kebunnya. Di musim panas ni selalunya penghasilan tembikai lagi baik dan di mana pengeluaran lagi banyak. Kebiasaannya kadang-kadang pekebun boleh dapat dalam 10 ke 12 tan ni lah. Di musim kering ni pekebun alhamdulillah mendapat rezeki yang lebih. Boleh sampai ke 15 ke 18 tan di musim kering. Jadi pada saya musim kering ni, musim panas ni adalah mungkin satu rahmat jugalah untuk para pekebun tembikai di sini. Tambahnya, selain menjual kepada pemborong, kebanyakan pekebun di kampung berkenaan turut menjual sendiri buah di gerai-gerai di tepi jalan Kuantan Pekan sekaligus membolehkan pelanggan dapat membeli terus daripada pekebun dan bukan melalui orang tengah. Sementara itu, pekebun muda Muhammad Amir Faris Muhammad Akhir, 25 tahun berkata, cuaca panas adalah waktu terbaik untuk penanaman tembikai kerana dapat menghasilkan buah yang berkualiti. Musim panas ni sebenarnya tembikai ni memang sesuai untuk musim panas. Sebabnya dari segi kualiti buah, lepas tu rasa dia memang manis yang berbeza lah. Orang kata kalau kita breed dia lebih kepada 14, boleh pergi 13, 14 bunyi breed kemanisan dia. Biasanya kalau musim panas. Bekas pelajar bidang elektronik di Institut Kemahiran MARA IKM itu berkata, walaupun harga tembikai ketika ini jatuh, namun disebabkan permintaan tinggi serta penghasilan buah yang banyak, pendapatan diperolehinya setakat ini lebih baik berbanding musim sebelum ini. Muhammad Amir kini mewarisi kebun tembikai daripada ibu dan bapanya sejak lebih 2 tahun lalu selepas 4 tahun menimba pengalaman dengan bekerja di kebun tembikai milik penduduk kampung. Menurutnya, faktor permintaan tinggi selain populariti tembikai Kampung Ubai menyebabkan dia tidak menyesal menjadi petani muda walaupun mempunyai kelayakan pendidikan dalam bidang lain. Rakyat Selangor berpeluang menikmati penjimatan harga barang keperluan asas sehingga 30% menerusi program Jualan Ihsan Rahmah JE yang dilancarkan hari ini. JE merupakan usaha sama antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bersama Kerajaan Negeri Selangor melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS. Menteri Hal Ehwal Pengguna dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, JER memfokuskan kepada 7 jenis makanan iaitu ayam, beras, telur ayam, minyak masak, ikan, gula pasir dan daging beku. Dan rata-rata kita boleh memberikan suatu berita baik kepada rakyat. Barang-barangan asas keperluan ini boleh dibeli dengan penjimatan sehingga 30%. Dan ini sangat membantu isi rumah yang memerlukan dan insya-Allah kita akan sentiasa memikirkan pada masa akan datang bagaimana konsep seperti JER ini dapat kita langsungkan dan KPDN sendiri sentiasa bersikap proaktif untuk kita membuat libat urus dengan semua
pemain-pemain industri. Beliau ditemui media selepas sesi pertukaran memorandum persefahaman MOU antara Selangor dan PKPS serta merasmikan gimik simbolik kerjasama KPDN dan Kerajaan Negeri Selangor bagi jualan Ihsan Rahmah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi berkata, pihaknya akan sentiasa memastikan jualan Ihsan Rahmah dapat dijalankan dengan jayanya. Sebenarnya produk-produk yang ada yang sedang kita laksanakan, yang kita jual dan kita bawa kepada rakyat ni semua terdiri daripada produk-produk yang PKPS sendiri ada. So kita tidak risau, kita adalah pengeluar dan kita yang menyimpan, kita ada distribution center dan kita ada gudang untuk menyimpan barang-barang itu semua. So terdiri daripada ayam, telur, beras dan kita juga ada pembekal-pembekal yang committed yang sentiasa bersama kita untuk support program Jelajah Ihsan Rakyat ni lah. Sekarang ni Jelajah Ihsan Rahmah lah. Jadi memang kita tidak ada masalah dari segi bekalan dan selain daripada segi bekalan juga dari segi level halal itu sendiri pun kita pastikan dengan baik. Mana kena dapat daripada halal daripada JAKIM yang perkara melibatkan MyGap, Good Agricultural Practice Mode dipastikan ada di dalam untuk program-program yang kita laksanakan, produk-produk yang kita bawa tu. Program JER Selangor ini merupakan kerjasama strategik pertama yang digerakkan di antara KPDN Selangor bersama Kerajaan Negeri melalui PKPS. 9 lori akan bergerak setiap hari ke 9 daerah sekitar Selangor bagi program jualan tersebut. Pengunjung sekitar Selangor juga boleh mendapatkan barangan promosi JER di Wisma PKPS, cawangan jualan PKPS Seksyen 9 Shah Alam dan di cawangan PKPS Meru. JER merupakan penggabungan dan penyelarasan dua program di bawah inisiatif Kos Sari Hidup iaitu program jualan rahmah dan jualan ihsan rakyat di Selangor. Pembelian panik bahan api di Nigeria. Kali kita beralih ke perkembangan luar negara. Penduduk Nigeria melakukan pembelian panik petrol dan diesel susulan pengumuman Presiden baharu Bola Ahmad Tinubu berhubung pemansuhan subsidi bahan api. Meskipun tidak menyatakan bila ia akan berkuat kuasa, namun orang ramai berpusu-pusu mendapatkan bekalan itu sebelum harganya melambung tinggi. Tinjauan AFP di Lagos mendapati kenderaan beratur panjang di stesen minyak dan situasi itu turut dikawal polis Nigeria. Ada juga peniaga stesen minyak yang enggan menjual bahan api itu kepada pelanggan. Terdahulu, Bola Ahmed Tinubu dalam ucapan bajet 2023 mengumumkan pemansuhan subsidi bahan api bagi mengurangkan perbelanjaan negara. Pengguna mendakwa pemansuhan subsidi itu akan menyebabkan harganya melambung di pasaran sekaligus menjadi punca kepada kenaikan harga barang keperluan. Negara itu mula memperkenalkan subsidi bahan api sejak tahun 1970-an dan usaha untuk pemansuhan itu pernah dibuat sebelum ini namun gagal. Meskipun kaya dengan hasil minyak, Nigeria tidak dapat menapis minyak mentah mencukupi untuk menampung permintaan tempatan dan terpaksa mengimport produk petroleum. Tinubu, 71 tahun, mengambil alih jawatan Presiden daripada Muhammad Buhari yang berundur pada penghujung dua penggalnya. Tinubu memenangi pilihan raya pada Februari lalu dan berdepan cabaran untuk menangani krisis ekonomi yang berdepan kadar inflasi yang paling tinggi. Cuaca panas melampau di Vietnam memaksa lampu-lampu jalan dimatikan pada waktu tertentu bagi menjimatkan penggunaan elektrik. Langkah itu juga dibuat bagi memenuhi permintaan tinggi kuasa elektrik terhadap penggunaan pendingin udara. Taman-taman di bandar yang mempunyai 8 juta penduduk itu gelap gelita selepas jam 11 malam, manakala 2/3 lampu jalan turut dimatikan. Bagaimanapun, ia turut mengambil kira keperluan pencahayaan untuk lalu lintas dan keselamatan. Pada awal Mei, Vietnam merekodkan suhu tertinggi iaitu 44.1 darjah Celsius sekaligus memecah rekod suhu yang dicatat pada 2019. Negara itu dilanda gelombang panas pada April dan syarikat elektrik negeri memberi amaran berhubung permintaan tinggi terhadap pendingin udara dan kipas sehingga meletakkan sistem kuasa negara di bawah tekanan. Syarikat Pencahayaan Awam memaklumkan langkah itu mungkin akan berterusan sehingga Ogos. Sementara itu, kemarau teruk turut menyebabkan paras air di empangan kuasa hidro menyusut sehingga 30 hingga 40%.
Kapal angkasa Dragon SpaceX yang membawa 4 angkasawan termasuk wanita pertama Arab Saudi yang diterbangkan ke orbit selamat pulang ke bumi selepas menjalani penyelidikan selama 10 hari di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Ia sekaligus melengkapkan misi persendirian kedua Axiom Space ke ISS selepas misi pertama pada tahun lepas. Kapal angkasa Dragon SpaceX yang membawa 2 angkasawan Amerika Syarikat, Peggy Whitson, John Schaffner serta 2 warga Arab Saudi, Ali Arqarni dan Rayanah Barnawi jatuh di luar pantai Florida selepas mengharungi perjalanan selama 12 jam dari ISS. Mereka berada di ISIS selama 8 hari dan mengorbit bumi 126 kali dengan mengembara lebih 5 juta kilometer. Sepanjang misi, anak kapal menjalankan lebih 20 eksperimen penyelidikan bagi memahami kesan mikrograviti pada tubuh manusia serta mengenal pasti kaedah dan teknologi baharu. 2 angkasawan pertama dari Arab Saudi merupakan seorang juruterbang pejuang tentera udara di Arab Saudi, Ali Arqarni, dan saintis bioperubatan dalam penyelidikan sel stem kanser, Rayanah Barnawi. Barnawi adalah wanita pertama dari negara Arab yang pernah ke angkasa. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.